Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi tajuk penyelesaian masalah dalam pengurusan data. Okey, objektif pembelajaran kita dan kriteria kejayaan hari ini ialah murid dapat menyelesaikan masalah dalam pengurusan data yang melibatkan mode, median, mean dan julat. Okey, kriteria kejayaan, murid berjaya menyelesaikan 2 daripada 4 masalah harian dengan pelbagai strategi. Okey, apakah itu mode, median, mean dan julat? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita mulakan dengan mode. Mode ialah data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Okey, keyword dia, kata kunci dia ialah kekerapan paling tinggi. Okey, cikgu ada satu susunan nombor, susunan huruf. Okey, ada huruf. Okey, cikgu susun huruf dalam satu barisan. Okey. Kemudian untuk cari mode, kita kena kira huruf satu persatu. Okey, yang pertama cikgu kira huruf A. Huruf A terdapat 4. Okey, huruf B ada 2. Huruf C ada 2 juga. Huruf D ada 1. Dan huruf E ada 1. Okey, ingat semula mode ialah kekerapan paling tinggi. Paling tinggi yang paling kerap, yang paling berulang banyak kali. Okey, jadi untuk set data yang diberi mode bagi data di atas ialah A kerana mempunyai kekerapan yang paling tinggi iaitu 4. Maknanya A ditulis sebanyak 4 kali. Yang paling tinggi, yang paling banyak. Itulah kita panggil sebagai mode. Okey, yang kedua kita pergi kepada median. Median ialah nilai data yang berada di tengah-tengah bagi sekumpulan data yang disusun secara menaik atau menurun. Kata kunci untuk median ialah berada di tengah-tengah. Okey, sekarang cikgu ada satu set nombor yang tidak tersusun. Okey, langkah untuk mencari median. Langkah pertama dia kita kena susun semula data secara menaik. Okey, macam mana secara menaik? Okey, pandai. Untuk menyusun secara menaik, kita kena susun dari nombor kecil ke nombor yang besar. Jadi cikgu dah susun 6, 7, 15, 15, 15, 20, 20, 25. Okey, langkah yang keduanya pula. Okey, kita kena tentukan bilangan nilai data sama ada genap atau ganjil. Bermaksud awak kena kira ada berapa nombor di situ. Okey, cikgu dah kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 genap atau ganjil? Pandai. 8 ialah genap. Jadi, sekiranya kita mengira nombor tu adalah genap, okey, bilangan data dia adalah genap. Jadi, kita perlu mengambil dua nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, macam mana nak tahu dua nilai tu? Kita kena potong nombor hujung dengan hujung dulu. Okey, yang pertama cikgu potong 6 dengan 25. Okey, kemudian cikgu potong 7 dan 20 dan kemudian cikgu potong lagi 1, 15 dan 20. Okey, hanya tinggal dua nombor sahaja yang berada di tengah iaitu 15 dan 15. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita perlu jumlahkan dua nombor yang berada di tengah. Okey, kita perlu jumlahkan dua nilai data yang berada di tengah. Kemudian kita perlu bahagi dengan 2. Okey, sekarang kita ada dua nombor iaitu 15 tambah 15 dapat 30. 30 bahagi 2 kita akan dapat 15. Median yang dicari ialah 15. Okey, itu bagi nilai data yang genap. Okey, sekarang kita tengok sekiranya data itu ialah ganjil. Langkah pertamanya sama, kita susun secara menaik. Langkah kedua juga sama, kita kira sama ada genap atau ganjil. Okey, yang tadi kita dah buat genap, sekarang kita buat ganjil pula. Okey, di sini ada 7 digit, ada 7 nombor. Okey, cikgu dah susun dalam secara menaik dan cikgu dah kira ada 7. Okey, cara dia sama juga, kita potong satu persatu nombor dari belakang. Okey, 4 dengan 20,
4 dengan 20, 12 dengan 16. Okey, yang tiada pasangan adalah yang keempat, nombor yang keempat iaitu 12. Median dia sama dengan 12. Okey, kenapa tak perlu tambah dan bahagi? Sebab set data ini adalah dalam bentuk ganjil. Okey, itu kita panggil sebagai median. Okey, sekarang kita tengok mean. Mean juga dikenali sebagai purata. Mean dengan purata tu sama. Okey, purata bagi satu set data. Okey, apa dia punya formula, apa dia punya langkah kerja untuk mencari mean? Kita kena jumlah keseluruhan data bahagi bilangan data. Okey, langkah pertama dia kita tambahkan semua nilai data. Okey, untuk cari mean kita tak perlu susun macam median tadi. Tak perlu susun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, kita gunakan data yang diberi, kita tambahkan dulu semua nilai data. 5 tambah 5 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 15 tambah 15 tambah 20. Kita dapat jumlah keseluruhan dia ialah 120. Okey. Langkah yang kedua pula, kita kena kira berapa bilangan data dia. Okey, kita kira ada berapa nombor dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan data dia sama dengan 8. Okey, tengok balik pada formula yang diberi. Jumlah keseluruhan data bahagi bilangan data. Jadi kita dah ada jumlah tadi 120. Kita dah ada bilangan data dia 8. Jadi 120 bahagi dengan 8, kita dapat mean sama dengan 15. Okey, untuk mean ni awak ingat kata kunci dia purata. Okey, dia ada dua operasi, tambah dan bahagi. Okey, tambah keseluruhan data, bahagi bilangan data yang ada. Itu kita panggil sebagai mean. Okey, yang terakhir ialah julat. Okey, julat kata kunci dia beza di antara nilai maksimum dan nilai minimum bagi sekumpulan data. Okey, ingat perkataan beza ya. Beza operasi apa kita belajar di sekolah? Pandai. Beza kita kena buat operasi tolak. Okey, nilai maksimum bermaksud nilai yang paling tinggi, yang paling banyak. Dan nilai minimum bermaksud nilai yang paling sedikit, yang paling kurang. Okey, cikgu ada data, kita tak perlu susun macam kita nak cari median. Kita hanya cari yang mana satukah nilai maksimum, yang mana satukah nilai minimum. Okey, nilai maksimum ingat yang paling tinggi, yang paling besar, paling banyak. Okey, di sini ialah nombor 25. Okey, dan nilai yang paling sedikit ialah nilai minimum iaitu 6. Jadi, ingat perkataan beza tadi, operasi tolak. Jadi, 25 tolak 6, kita akan dapat julatnya ialah 19. Okey, cikgu harap awak faham ya. Kita ada 4, mode, median, mean dan julat. Okey, itu semua 4 yang awak perlu tahu ya. Okey, tugasan awak. Okey, cikgu nak awak betul-betul fahamkan video ni. Okey, kemudian pukul 10.10 cikgu akan beri tugasan dalam WhatsApp kelas. Okey, pada permulaan ni awak dengarkan video cikgu, awak fahamkan dahulu. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.